Okay. So, malam ni Fini akan buat kelas menggunakan e-book. Okay, so dekat e-book ni Fini dah explain dah apa maksud support and resistance. So, dalam trading, dalam technical analysis kita, kita ada support and resistance, satu. And lagi satu, kita ada supply and demand. Oh, sekejap. Mesti ada orang yang nak record kan? Sekejap, kita record dulu. Recording in Right. progress. Saya tengah record, so you tak perlu record, okay? Okay, goal sell kita tengah running about 30 pips. Okay, nak close lah nanti, okay? Fini tahu ada yang tengah hold sell lagi tu, tapi itu bukan impact sebenar dia lagi. Tak apa, siapa nak take risk, hold je sell tu. Tak nak take risk, close dulu sementara tengah profit. Okay, so macam yang Fini explain, dalam trading kita ni ada banyak technical analysis yang kita boleh pakai, ada banyak teknik. Okay, dalam dunia ni berbeza trader akan ada berbeza jenis trade. Okay, setiap trader mesti akan ada dia punya cara trade. Okay, setiap orang berlainan. So kalau you belajar dengan seorang tu, you belajar betul-betul dia punya teknik and belajar apa SOP dia, then you can follow. And then you akan tengok sama ada you akan profit ataupun tak. And then pakai signal orang tu. Baru you akan faham cara dia dapatkan signal tu. Okay, so dalam technical analysis kita akan ada supply and demand and support and resistance. Okay, dua-dua ni sangat-sangat penting. Setiap hari Fini trade. Okay. Setiap hari Fini trade, Fini akan pakai support and demand and support and resistance. Mainan siapa pula tu duk bunyi. Okay, so malam ni, okay, Fini nak tunjukkan apa maksud support and resistance tu. Okay, so kita dah faham lah kalau kita nak trade, mesti kita akan tengok dekat candlesticks chart. Okay, ada ke yang tak tahu lagi pasal candlesticks chart? Siapa yang tak tahu lagi pasal candlesticks? Cuba komen. Okay, kita akan tengok dekat candlestick chart, okay? Kita akan tengok dekat candlestick chart untuk kita trade, okay? So, analisis kita tu akan based on candlestick chart. Okay, so kalau you all tengok kat sini, yang ni Fini dah explain dah. Dua benda ni, okay, ini nama dia candlestick. And candlestick kita tu ada color biru and ada color merah. And kalau color merah tu kita setkan untuk price menurun. Okay, kalau kita tengok banyak candle yang banyak candle yang color merah tu maksudnya price menurun. Tapi kalau kita tengok candle tu color biru maksudnya price tu menaik. Dia masuk dah. Dia masuk dah. Yang tak pakai otak ni. Sekejap. Sekejap ya. Saya kena. Macam ni lah guys. Nak hidup senang bukan senang Kita nak masuk kelas ada scammer pula. Macam mana? Sekejap ya. Apa nama dia tu? Apa nama dia? Nak macam mana nak buang ni? Tak nampak dekat dia punya tu. Dah buang dah link. Sekejap ya. Okay, dah kan? Dah remove kan? Okay. And dekat public pun I dah delete dah. Okay. So,
Okay, so back to this. Yang kalau dia punya jarum halus tu nama dia upper shadow, and then dia ada body, and then dia ada lower shadow. Okay, so semua ni kita dah belajar dah dalam kelas minggu lepas. Okay, dalam kelas minggu lepas, Fini dah explain dah semua ni. So malam ni buy and sell pun Fini dah explain dah dekat mana kita nak buy, dekat mana kita nak sell. Apa jadi kalau kita buy, apa jadi kalau kita sell. Okay, so malam ni kita akan masuk support and resistance. Okay, so support and resistance ni ataupun kita panggil dia sebagai S and R. Okay, kalau support tu S, kalau R tu resistance. Okay, and di bawah topik support and resistance, kita ada juga, okay, satu benda lagi yang you all kena tahu adalah support become resistance. Yang kita panggil dia sebagai SBR. And then kita ada lagi satu, resistance become support ataupun kita panggil dia sebagai RBS. Okay, SBR, RBS, support and resistance. Ada 4 benda yang you all kena tahu kalau di bawah topik support and resistance. Okay. So, apa maksud support tu? Support tu maksudnya bila paras harga di mana price tak dapat meneruskan penurunan, price patah balik naik atas. Okay. And resistance tu paras price di mana tak dapat teruskan kenaikan and then dia turun balik, turun bawah. Okay. Lah, ada lagi. Ini close chat. Kesian orang lain tak boleh nak chat nanti. You buka bila you nak allow everyone to chat sahaja. Okay. Dah ke belum? Boleh type lagi ke korang? Tak boleh, tak boleh. Tak boleh dah. Okay. Dah disable. Alright, nice. Okay. So kita pergi ke sini. Okay, so maksudnya kita tengok dekat sini. So ini adalah kita punya candlesticks chart. Okay, kalau kita tengok dekat kita punya candlesticks chart ni, kita akan nampak lah price tu. What's going on? Okay, sekejap. Okay, kalau kita tengok di candlesticks chart kita, kita akan nampak ada banyak naik turun, okay? Kita akan nampak ada banyak naik turun. And ni kita tengah tengok dekat time frame H4. Aku sikit lagi stress. Okay. Siapa yang cantik-cantik tu Okay, kalau kita tengok dia Zubir jangan conteng boleh Zubir. Zubir kan kena cubit kan Zubir. Okay, ni cuba tengok ini adalah kita punya chart, candlestick chart kita. So you all akan nampak dia ada naik turun. Okay, kalau kita tengok dekat situ, okay, so apa yang maksud support and resistance tu? Okay, maksudnya dia macam ni. Kalau price tu, okay, kita tengok kat sini. Kalau price tu dia naik, and then dia tak dapat meneruskan kenaikan, dia patah balik. So atas ni adalah zone resistance, okay? Sama juga kalau macam ni. Kalau price tu naik and then dia patah balik, so atas tu adalah zone resistance. Sama juga macam ni, price naik, dia turun balik. So atas ni adalah zone resistance, okay? Ingat resistance tu bumbung dia. Tapi apa maksud support, okay? Support tu maksudnya bila price tu turun, tapi dia tak dapat nak meneruskan perjalanan ke bawah, dia patah balik ke atas, okay? So kat sini adalah zone yang kita panggil dia sebagai support, okay? So kat sini pun zone support lagi kat sini, okay? Secara asas dia, okay, bila kita di dalam zone resistance, kita akan entry sell, okay? Sama juga kalau di bahagian support, kita akan ready untuk entry buy, okay? Itu secara asas dia. Okay, tapi sekejap kita tunjuk lagi. Banyak lagi contoh-contoh lain. Okay, kalau kita pergi ke M5, okay, kalau kita tengok di
Kalau kita tengok di time frame M5, kita akan tengok ada banyak lagi SNR dia. Okay, SNR yang lebih banyak di the lower the time frame. Okay, ini semua yang kita panggil sebagai time frame dekat atas ni. Ada time frame M5, time frame M15, time frame H1 and H4. Ini 4 time frame yang Fini selalu guna. Actually, satu lagi time frame M1. Okay, so Fini akan pakai 5 time frame setiap hari kalau nak buat analisis. Fini akan pakai M5, M15, H1 dan H4. Maksudnya 1 minit, 5 minit, 15 minit, 1 jam and 4 jam. Okay, so di semakin rendah time frame tu, you akan nampak lagi banyak candle dan lagi banyak naik turun dia tu. So SNR yang sangat-sangat banyak adalah di lower time frame. Okay, ingat sekejap kita type dulu. Okay, so pasal time frame kita ada terbahagi kepada 2 kategori. Satu lower time frame dan lagi satu higher time frame. Okay, higher time frame. Kita akan pakai both types of time frame kalau kita nak buat analisis. Okay, kalau lower time frame tu, sekejap ya. Okay, so lower time frame and higher time frame. Kalau lower time frame, kita akan pakai, kalau lower time frame, kita akan pakai M1, M5 and M15. Tapi kalau higher time frame, kita akan start tengok di H1 dan H4. Okay, so setiap berbeza time frame ni dia ada setiap kategorinya lah. Okay, so kalau kita tengok di lower time frame, kita akan nampak lagi banyak stand downs, lagi banyak cucuk-cucuk, lagi banyak candlesticks. So, nak pakai time frame mana yang valid untuk buat mapping? Okay, kita akan tengok berdasarkan H4 dan H1. Okay, tapi malam ni Fini nak ajar pasal SNR dulu. So, kat sini kita tengok. Okay, so tolong bagi tahu korang tak boleh chat pula kan? Okay, boleh unmute kan? Boleh unmute tak? Boleh unmute tak? Boleh. Okay, boleh unmute. So, ramai ke yang dah pandai pasal SNR ni? Dia sekejap faham, sekejap tidak. Macam tu. Okey, sekejap faham, sekejap tidak. Itu maksudnya belum faham. Belum Okey. faham. So, kalau macam ni, kalau ni zone ni nama apa? Resistant. Yes. Kalau nama resistance, tak semestinya dia di pucuk paling tinggi. Dia boleh jadi dekat mana-mana pun boleh jadi resistance. So, contohnya kat sini pun resistance juga. Okey, sebab apa? Nampak tak dia ada? Okay, bila price tu turun daripada, bila price tu dia naik daripada bawah ni, naik masuk kotak, turun balik. Naik masuk kotak, turun balik. Naik masuk kotak, turun balik. So, kotak ni adalah kotak resistance. Okay, sama juga. Okay, kalau kat sini. Okay, ini zone apa? Support. Okay, ini zone support sebab price turun masuk bawah ni, masuk zone ni and then dia patah balik naik atas. Okay, sama juga dia turun balik masuk bawah ni, dia patah balik naik atas. Okay, kenapa support and resistance ni penting? Okay, support and resistance adalah satu benda yang penting sebab price akan pergi cari balik zone tu. Price akan selalu pergi cari balik dekat zone, fly lah. Price akan pergi cari balik dekat mana zone yang dia pernah lalui sebelum ni. Okay, so for example, kalau dia pernah jadi support dekat situ, dia akan jadi support lagi kat situ sebelum ni. Okay, jom kita tengok dekat current market. Okay. So, kita tengah tengok dekat ini kita punya keadaan market sekarang. Okay, kita tengah tengok dekat M15. Okay, so kalau kita tengok kat sini kan, sebelum ni dia pernah jadi resistance kat situ. Okay, sebelum ni dia pernah jadi resistance kat situ. Lepas tu resistance tu telah di breakout kan. Okay, okay. Tapi sejak hari Khamis, market dah a bit gila sikit sebab FOMC. Tapi you all boleh tengoklah kat sini, okay? Kalau sebelum ni dia pernah jadi resistance dekat sini, betul tak? Siapa yang tak nampak yang ni adalah resistance? Nampak. Nampak. Okay, so itu adalah satu zone resistance. Okay, tapi bila resistance tu telah di-breakkan, okay? Okay, apa maksud break? Break tu maksudnya kalau dulu dia pernah jadi resistance, tapi sekarang ni ada satu batang candle yang melepasi zone resistance tersebut. Okay, itu kita panggil dia sebagai apa? RBS. Keadaan bila candle tu melepasi
zone resistance. Apa kita panggil tu? Breakout. Yes, itu kita panggil dia sebagai breakout. Okay, bila Fini cakap BO ataupun breakout, itu maksudnya resistance before tu telah dipecah ke atas. Okay, so macam ni adalah breakout. Okay, nampak tak? Sekejap. Okay, so ini adalah maksudnya breakout. Okay, sebab apa breakout? Sebab dulu dia ada resistance, lepas tu dia ada satu candle biru yang dah jadi lebih tinggi daripada resistance before. So candle bullish tu dia dah breakkan resistance before, so itu maksudnya adalah breakout. Breakout tu dia kena tinggal body Fini. Yes, breakout body tu kena lepas daripada Shadow. body and shadow sini. Sometimes dia tak break shadow, sometimes dia sometimes kalau dia break sekali shadow, maksudnya breakout tu breakout yang strong. Sometimes dia tak breakout shadow, dia break body, tapi itu pun dikira sebagai breakout juga. Okay? Okay, so based on apa yang kita belajar tadi, okay, kalau price tu turun macam ni, lepas tu dia naik balik. So bawah ni adalah zone yang kita panggil dia sebagai zone apa? Support. Alright, so itu adalah zone support. Okay, lepas tu kalau price tu naik, okay. So zone atas tu adalah zone yang kita panggil dia sebagai zone. Resistance. Okay. Tapi ada lagi, kalau dulu dia pernah jadi satu resistance kat situ, lepas tu satu batang candle naik melepasi resistance tu, and then dia patah balik, and then dia buat satu kenaikan yang lebih tinggi. Okay, so ini adalah zone apa? Resistance come support. Mungkin ada yang first time masuk kelas, dia tak tahu apa-apa lagi, tapi ini Fim beritahu lah, ini nama dia RBS, Resistance Become Support. Okay, RBS. Okay, so ini adalah zone RBS kotak kuning ni. Sebab apa RBS? Sebab dulu dia pernah jadi resistance, lepas tu dia dah break, lepas tu dia jadi support pula. Okay, bila price tu turun balik, masuk level yang sama, and then dia naik balik. So itu dia dah jadi support. Okay, RBS itu. Okay, ada lagi satu type. Okay, apa type lagi satu? Support become resistant. Yes. Yes. Kalau dulu dia pernah jadi support kat situ, and then dia dah break support tu, and then dia naik balik, and then dia turun. Okay. So dalam zone ni adalah zone yang kita panggil dia sebagai support become resistance. Okay. Support become resistance, SBR. Okay. So dalam trade memang setiap hari kita akan cari benda ni. Support becomes resistance, SBR. Siapa yang trade wajib faham lah benda ni. Kalau you tak faham benda ni memang susah kalau you nak buat analisis. At least faham dulu support, resistance, SBR dan RBS. Okay. Dan SBR, RBS, support and resistance ni dia paling strong kalau kita tengok dia di higher time frame, which is either time frame H1 ataupun time frame H4. Okay. So kita padam dulu. Okay, so sekarang ni Fini akan buat box and kita nak you all jawab. Okay, so kalau macam ni tadi, ini adalah contoh untuk zone. Zone apa? RBS. Support become resistant. RBS. Kalau you cakap support become resistance, itu SBR. So kalau macam ni, RBS. Resistance become support. Okay. RBS. Lepas tu dekat sini dia ada lagi satu. Okay, kalau kat sini apa satu zone ni? Support. Resistant. Okay, so kat sini adalah satu resistance. Okay, ini adalah satu resistance kat atas ni. Tapi dekat bawah ni dia ada apa? Support. SBR. Become resistant. Okay, so this one is the SBR. support, betul tak? Dia mula-mula dia jadi sideways, lepas tu dia jadi dia sideways. Okay, sideways tu maksudnya kalau Fini cakap sideways maksudnya price tu macam ni, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun. Support pun dia tak break, resistance pun dia tak break. Okay, selagi dia tak break either resistance ataupun support, itu maksudnya price dalam keadaan
sideways. Okay. Tapi kalau macam ni, okay, mula-mula dia sideways. Lepas tu dia break mana? Break resistant. Mula-mula dia Top resistant. break resistance kan? Lepas tu dia turun. Bukan dia turun sampai sini je. Dia turun, dia break Bawah. support pula. Okay. So sekarang ni, price Support. pergi mana? Tadi price naik, dia cucuk shadow sampai ke mana? Resistant. Support become resistant. Dia cucuk sampai support tu je. Okay. Lepas tu, sekarang ni dia tengah turun balik. Kalau you all tengok kat M1, dia tengah turun balik. Okay, so kat sini adalah zone. Cuba tengok mula-mula dia jadi support. Lepas tu dia breakout dah. Okay, lepas tu dia turun. Lepas tu sekarang ni dia naik balik. Dia cucuk shadow. Lepas tu dia turun balik. So, zone kotak kuning ni adalah zone yang kita panggil dia sebagai zone SBR. Okay, support. Yang dulu dia adalah support. Becomes resistance. Okay. Okay, SBR. Support become resistance. Okay. Support become, okay, katalah kalau kita nak buat analisis. Okay, katalah kita nak buat analisis. Kita katalah you ada buy kat bawah ni. For example, you ada buy area bawah ni. Okay. Kalau you ada buy kat bawah ni, you akan tanya, okay, Fini, nak hold buy ni sampai mana? Fini, kita nak hold buy ni sampai mana? Okay, so the next thing yang you kena tengok adalah di manakah the nearest SNR yang ada dekat dengan price tu. Okay, so paling dekat dengan tempat yang you buy ni adalah sini, support. So kat sini kita tahu, okay, kalau price naik sini, dia mungkin boleh jadi apa? Turun. Okay, kita dah tahu dah. Okay, sebelum ni dia ada support dekat sini. Okay, sebelum ni dia ada support kat sini. Kalau price naik atas, okay, aku buy kat sini. Kalau price naik atas, ada kemungkinan untuk dia jadi SBR dekat level ni. Maksudnya kalau dia jadi SBR dekat level ni, price akan patah balik. So maksudnya kalau you dah ada buy dekat bawah ni, and then price tu dah naik, dah menghampiri kawasan support before tu, kawasan support ni. Okay, so you pun pandai-pandailah close. Tak perlu tunggu Fini bagi tahu. Close, tak perlu. You nampak sendiri, dia dah cucuk shadow tu, dia dah naik. Pandai-pandai close, okay? Sebab kita tahu, bila dia dah masuk kawasan support macam ni, support before ni, berkemungkinan untuk dia turun balik dan membuat satu resistance ke atas. Kalau dia buat resistance ke atas ni, kalau dia buat resistance ke atas ni, maksudnya you akan nampak ada candle apa nanti? Bearish. Ya, dia akan turun balik sebagai candle color merah macam ni. Yes. Okay. So, itu pasal SBR. Kejap kita lukis lagi. So, macam tu kalau kita nak buat analisis. Kadang-kadang kita ni tak tahu, contohlah, for example, you ada sell kat sini. For example, itu kalau profit tak apalah. Tapi katalah you ada sell dekat bawah ni. 21, 74, 75, 76. Okay, for example, you ada sell dekat 76. Tadi kita ada sell kan. Okay, kalau you ada sell dekat sini. Okay, nak hold ke nak cut loss? Price dah naik Naik 10. dah ni. Hold. Okay. Cut loss. Cut Kalau loss. you ada sell kat situ, katalah tersilap arah Okay. Kalau dia kita tahu dah, katalah kita entry sell kat sini, tiba-tiba price pacak. Okay, kita dah tahu dah. Okay, sini ada support. And sini mungkin jadi resistance. And kalau dia jadi resistance, price akan patah balik. So, kalau price patah balik, you boleh cut loss berdekatan dengan tempat yang you entry sell tadi tu. Okay. You boleh cut loss waktu dia patah balik. Tapi, katalah tempat yang kita dah expect untuk dia jadi SBR tu. Okay, so for example okay, kita expect dia untuk jadi macam ni supaya kita boleh cut loss kat sini. Betul? Ya, betul. Tapi katalah kita entry sell kat bawah ni. Lepas tu dia naik macam ni. Dia turun sikit. Dia naik break kawasan situ. Cut loss. Kita tahu yang kalau dia patah balik pun mungkin sampai sini je. Lepas tu dia akan sambung terbang lagi. Okay, so kalau dia dah break kawasan kotak kuning yang kita dah expect untuk dia jadi resistance tu, maksudnya kita kena cut loss lah.
memang tak ada harapan untuk you hold dah. Just cut loss first. Okay? Okay. Tapi macam ni lah yang Fini nak bagi tahu. Kadang-kadang setup mungkin akan SL. Okay, tapi kalau you sendiri yang hold position, boleh tengok, cara nak tengok dia tu macam tu lah. Okay, cara kita nak tengok tu macam tu. Kita akan tengok, okay, kalau dia tak tembus level ni, price boleh patah balik. So, you boleh minimize you punya cut loss. Maksudnya, kalau you cut loss pun, bukanlah waktu dia tengah pacak tu, you pergi cut loss. Okay, for example lah, kalau dia tengah pacak tu, mungkin you, katalah you sell dekat sini you sell dekat sini, price tengah pacak, negatif 10 USD. Tak payahlah close dekat negatif 10. At least bila dia patah balik negatif 5 USD tu, close lah dekat situ. So maksudnya you rugi 5 USD saja. Lepas tu dia naik balik, lantak dia lah. Nanti kita akan recover balik. Daripada dekat atas-atas tu, you dah nak cut loss. Faham tak? Itu yang dipanggil BE. Bukan. BE bukan macam tu. BE tu maksud dia macam ni. BE tu lain pula. BE tu maksudnya katalah kita ada sell dekat atas ni. Okay, so for example, tadi you all ada sell dekat kawasan SBR ni. Okay, dah nampak dah zone ni, zone supply and then ada sell. Okay, so bila sell tadi, profit tak sebenarnya? Profit. Katalah you all ada sell dalam kawasan kotak kuning ni. Profit, Profit tak? Ya, Profit kan? profit. So sebenarnya katalah mana lain. Okay, so katalah you all sell dekat kawasan atas ni. Lepas tu price dah turun dah sampai sini. Okay, price dah turun sampai 21.76. Tapi you all Okay. target take profit punya level dekat 21.73. Okay, you all target dia turun bawah lagi. Okay, targetnya macam ni. Okay, targetnya macam ni. Okay, tapi tiba-tiba, okay, so bila kita dah profit macam ni, okay, okay, for example lah, kalau sell kat sini, SL kita atas kan? Ya, betul. Okay, kalau sell dekat sini, SL kita adalah atas sikit daripada level sell kita tu. So, for example, kalau price hit SL kita kat sini mungkin negatif 3. Okay, tapi kalau kita tengah profit, okay, katalah kita tengah profit positif 3, running profit 3 USD, for example. 3 USD kat bawah ni. Okay, so, turunkan level SL tu, turunkan bawah daripada apa yang kita entry sell tu. Okay, maksudnya, okay, kita turunkan level SL tu sampai sini. So, for example lah, dia akan jadi positive 1 dekat sini. Okay, so maksudnya kalau price tu naik balik macam dia tengah buat sekarang ni, dia hit you punya SL level. Maksudnya dia akan close you punya profit dalam keadaan 1 USD. Okay, faham. Now faham. So, bila dia masuk balik zone kotak kuning tu, nak entry sell lah balik. At least you dah secure dah 1 USD tadi. Daripada you biar je, lepas tu tunggu, tengok dia hit SL yang waktu kat atas tu, negatif 3. Kan dah rugi. So, you Ya, see betul. money, you take money. Okay. Oh, okay. Faham eh? Faham. Siapa lagi yang tak faham pasal BE ni? Okay. So, BE tu sangkut dengan SL lah, di mana kita letak SL tu boleh cover jugalah dapat profit kan? Ya, kita akan modify kita punya SL tu ke price yang membuatkan kalau Lower. price Ya, tu tu patah take balik the gain kena lah. yang kita set tu, dia akan close dalam keadaan profit. Ya. Okay. Thank you so much. Ini yang ni Mohon sesuai Fin, spin ni selalu tengok ni, kan. mohon ulang balik yang sebelum BE tu. Sekejap. Okay. Mohon ulang balik Sebelum yang BE yang sebelum BE tu yang SBR RBS tu. okay. Zone. Okay, zone. Sekejap. Lagi, siapa lagi? Satu tadi? Saya nak tanya Fini, kalau tengok yang Fini buat analisis ni, selalu Fini tengok M5 ni M15. Kita akan tengok banyak. Okay, sometimes sometimes bila kita tengok dekat M1, dia dah kena zone, support M1, dia patah balik. Kadang-kadang dekat M1 dia tak patah balik lagi, dia kena dekat zone support M5. Macam tu. So you kena tukar-tukar time frame. Tengok M1 tengok M5. Okay. Kita tak tahu zone mana yang dia nak ambil. Kadang-kadang dia ambil dekat M1, kadang-kadang dia ambil kat M5. Okay. Thank you. Okay. Siapa yang suruh cakap balik pasal SBR, RBS tu kan? Nak Fini ulang pasal tu kan? Okay. Nak Fini cakap balik pasal tu, Fini akan buat bagi contoh lagi.
Okay, nampak tak sekarang ni dia tengah buat apa dekat zone kotak kuning kita tu? Boleh je tu kalau korang sell lagi tu. Tadi waktu dalam zone kotak kuning ni. Nak entry sell ke, nak entry buy ke, tunggu dalam zone. Okay? Macam tadi. Okay, dalam zone ni, okay, kita nampak dia support and then kita dah predict untuk dia jadi resistance kat sini. So, dalam 2180, 2181 itu tempat you sell. Okay? So, siapa yang entry sell kat sini dapatlah profit 30 pips. Okay, 30 pips tu dah 3 USD dah. Alright. So ini contoh untuk SBR. Okay, kita pergi ke time frame M15 lah. Fin tengok M15 ni senang sikit sebab M15 tak nampak banyak sangat dia punya naik turun tu. Okay, kejap. Kita close balik semua. Okay, kita pergi kita cari macam ni. Okay. So kalau kita tengok kat sini, ini zone apa? Yang atas. SBR. Ni, kotak kuning. SBR. Support become resistant. Support Okay. become resistant. Uncle-uncle, aunty-aunty yang first time masuk kelas, nampak tak kenapa ini jadi support become resistance? Siapa yang tak nampak? Nampak. Yang jawab aunty ke? Nampak? Okay. Nampak tak Okay, bila price bergerak daripada atas ni, dia turun ke bawah and then dia patah balik naik atas. Okay, so dia dah membentuk apa? Support bawah tu. Support. And before ni pun ada support juga. Okay, and before ni pun ada support juga. Okay, so itu adalah kawasan support lantai. Okay, support. Okay. Lepas tu, okay, wish. Sedap asal. Sayang. Okay, support. Itu adalah kawasan support. Okay, lepas tu bila kita dah tandakan kita punya zone support kita tu, okay, tiba-tiba kita nampak tak apa yang berlaku? Okay, cuba Dia tengok kat turun sini. lagi. Okay, macam mana kita nak tandakan zone support? Okay, macam mana kita nak tandakan zone? Macam ni, tengok dekat candle. Okay, for example, this is your candle. And then ni ada dia punya shadow. Betul? Okay, so kita nak tandakan line kita tu. Sekejap. Nak tandakan zone support kita tu ataupun zone resistance kita tu, kita akan ambil satu line, kita akan tandakan dekat hujung body tu. Okay, start daripada hujung body sampai ke hujung shadow. Body Itu atas. adalah zone kita. Tapi kadang-kadang shadow tu panjang sangat, melampau. Tak payahlah kita ambil sampai hujung body macam tu lah. Kena pandai agak-agak benda ni. Okay, faham tak? Kita akan letak line tu daripada hujung body. Okay. Saya tengah puasa ni. Kakak-kakak, abang-abang, uncle, aunty tolong fokus make sure faham lepas ni. Boleh entry. Okay. So macam ni kita tengok. Okay. Okay. So kalau kita tengok dekat kotak ni, Fini tandakan macam ni. Zone support. Okay. Ini Fini tandakan sebagai zone support. Sebab dia ada bawah ni. Okay. This is what I'm focusing it on. Okay. So this is the support. So another one, this is the support. Okay. So kita ada dua support kat situ. Alright. Pini nak tanya jap. Okay. So kita kena cari support yang paling terdekat lah macam tu untuk Yes. tandakan support. Betul. Always From look the for the latest nearest candle one. open. Macam sekiranya dengan merah ni kan yang panjang ni the latest candle open. Lepas tu kita kena cari support yang paling hampir untuk tandakan dia. Macam tu. Betul. Okay. Ya. Faham? Sekejap nak tanya. Ada ke sesiapa yang tengah sell? Dapat 79 tu? Ada sekarang masuk. kawan. Buy tadi 75. Oh, buy Buy 75. 75. Okay. Tak Okay sempat, lah tu. tak Sekarang dia sempat. menidai dia. Tapi Menidai M1 betul. Tapi M1 tu dah jadi double top lah. Arti dia apa tu? Hah? Sekarang apa double arti top dia tu? kalau double top? Double top. Normally double top is a chart pattern untuk sell. Tapi dia Dia akan boleh naik naik lagi. sampai, okay, dia macam ni. Kalau double top tu, dia macam ni. Okay. First, dia buat satu kepala and then naik buat the second head. Lepas tu dia turun. Dia boleh naik sampai neckline tu ataupun sampai kepala tu lagi satu and then dia turun lagi. So hati-hatilah. Yang buy pun boleh profit. Yang sell pun boleh profit sebenarnya. Pandai-pandai lah nak entry, okay?
Oh, maknanya kalau double top meaning to go up some more. But kalau double bottom maknanya dia akan go down some more. Is it so? No. Kalau double Oh, bottom, dia macam ni. Double bottom, okay, dia macam ni. Okay, dia dah naik. Okay, dia kalau diturun, dia boleh turun sampai neckline untuk dia naik balik. Lagi jauh. oh, Ataupun kalau dia tak naik sampai neckline, okay, macam ni kan. Okay, dia boleh turun balik sampai bawah ni. The first, second, third. Lepas tu untuk dia naik oh, lagi jauh. Nak tanya jap. So yang ni kawasan apa? Support. support. Yes, support. Hmm. Okay, Hmm. kalau macam tadi double top, itu kawasan Oh, apa? resistant. Itu adalah kawasan resistance di atas Resistant. ni. So, ini dalam topik chart pattern. Dalam trade ni, kita kena tahu chart pattern, SND, SNR. So, bila you nak buat analisis, you akan tengok all these aspects. Okay? Right. Jap. Okay, so kita belajar ni balik. Chart pattern. Chart pattern ni dia kinda simple sebenarnya. Okay, so kat sini ada support, kat sini ada support. Lepas tu dia ada satu candle yang membuatkan macam ni. Okay, so candle ni telah membuatkan apa? Breakout. Gegel je jawab. Mana Boboy? Bobo tidur. Boboy tak ada dah. Oh, boy buka puasa. Bobo pergi tidur. Sini. Masuk So, bila satu candle close body lebih bawah dari zone support before. Support. Hmm. Itu maksudnya dia telah membuat satu breakout ataupun kita panggil dia sebagai BO. Okay? Hmm. Dia dah breakout. Okay, lepas ni korang faham lah kalau kita cakap dalam grup tu, dia dah breakout lah, dia dah breakout. So Ya, belum ni BO tak faham apa BO tu faham. sebenarnya. Ayo, Syan. Okay. So, bila dia dah breakout, kita tahu dah yang zone support before tu dah tak valid untuk buy. Okay. Okay, dia dah tak valid untuk, okay, so for example lah, kalau tadi dia jadi support, okay, the next time dia masuk support, kita akan fokus untuk buy lagi, betul? Masuk support, yes. Yes, first support, second support, third support, dia masuk balik, kita akan ready untuk entry buy lagi. Okay, sebab kita tahu dalam zone support kita akan buy, okay, price akan naik. Tapi bila mana dia ada buat kawasan buy, okay, so dia ada buat kawasan support, dia tempat kita buy, tapi tiba-tiba dia dah break kawasan support tu. So, invalid lah yang kita nak buy tadi tu. So, bila invalid, kita tunggu dia pull back masuk dalam kawasan support tu untuk kita cari peluang entry Sell. sell. Okay? Sebab kita tahu dalam SNR yang kita belajar, support boleh jadi Resistant. resistance. Okay, So kat now sini, clear? kat sini dia dah jadi resistance. Betul? Ya, betul. Tengok, sekarang price tengah pull back. Kita tak tahu yang dia betul-betul pull back untuk dia turun balik ataupun dia nak naik. Tapi Fi nampak dia macam nak turun lagi. Alhamdulillah. Okay. Kalau Clear dia tak naik, pasal SBR ni? Kalau dia naik bahaya juga kan Fini, ada double top, takut dia ambil liquidity lagi atas. Betul. Pandai. Tutup dululah. Okay. Takut So ini pasal SBR. Ada tak sesiapa yang tak faham lagi pasal SBR? Ini nak tanya. Yang kita nak marking zone tu, dia ikut body ke atau shadow ke macam mana? Ini normally akan tarik daripada hujung body tu. Sampai tutup the line ni tak? Ikut yang tu kan? Tadi you cakap kan dia ambil hujung kan? Yang what we call the echo tu we call that bukan body dia. Shadow. Ya, shadow dia. You ambil the whole panjang shadow tu kan No. untuk tutup.
Oh no. Jangan ambil panjang shadow sebab shadow ni dia boleh pergi 70 pips, dia boleh pergi 100 pips. So kalau you ambil shadow punya zone, your zone will be so big yang meninggal lah kalau entry macam tu. So kita akan yang paling penting sekali kita akan ambil daripada hujung body tu. Okay, Ujung body. okay, and then try your best untuk cari dalam 20 pips. 20 pips zone. Okay. So we the one who decide lah nak panjang mana benda tu, is it so? Yes. Dalam 20 pips tu okay lah ya. Alright. Thank you. 20 pips tu the best. Okay, 20 Alright. pips the best. Kalau you boleh minimize, cari the best one untuk dapat 20 pips, itu okay. So, another one yang kita akan take into account adalah SND. So, for example lah, kalau kita dah pandai support and resistance, so macam ni adalah support kan? So, kita akan tengok, okay. So, kita akan tengok kat sini. Itu adalah zone support. Kita akan cari, ada tak? Okay, kalau kita tengok kat atas ni, dia dah jadi zone supply. So, kita tahu kita ada reason yang lebih kukuh untuk entry sell dalam kawasan ni. You tahu, oh, memang betul sini boleh jadi support and resistance, support become resistance, and another one, sebab sini adalah zone supply. So, kita boleh entry sell dekat sini juga. So, betul lah kalau kita tengok zone tu, okay, daripada 2156 sampai 2158. Ngam tak 20 pips? Okay. SND. How to SND determine zone supply? Oh, ada. Macam mana nak determine zone supply? Okay. Supply that's why and itu demand lah. Fini tak ajar lagi. Ini Fini baru. That's why Ya, supply and demand Fini tak pernah ajar lagi. Ini baru the first half SNR. Okay. So, kalau you all dah okay SNR, Fini akan continue. Jangan masuk SND dulu. Pening dah ni. Dua-dua ni cukup je dulu. Jangan banyak-banyak. Jangan pening lah. Apalah nanti. I ada soalan. Ya, tanya dulu. Okay, so if you go to M1 your chart, you said ada double top, right? Yes. So now the retrace, it doesn't, the body doesn't close dekat the tengah. Yes. The Is it neckline. considered as retracing or no? Retracement, it can go up as shadow only. So ni kira dah retrace lah, it will go back down. Yes. If you guys go into your M1 right now, you guys can see like a perfect example. Weh, siapa tu? Bini panggil. Sorry, ampun. Suruh pergi beli apa? Cik. Okay, kalau you guys pergi So ada tengok dekat harapan M1 sekarang. turun 2170 lah. Sorry? Ada harapan dia turun 2170, kita punya target price. Boleh, cik. Okay, boleh. Kalau tengok dekat M1 sekarang ni perfect example lah. Yang dulu, bukan dulu lah. Yang tadi dia jadi M1, dia jadi double top situ. Lepas tu dia turun. Lepas tu dia naik sebagai shadow je. Dia naik sampai neckline tu. And then dia turun balik sekarang. Betul tak? Siapa yang tengah tengok? Oh, cantik lah dia turun sekarang. Betul. Dia tengah Yeah, I think Betul tu tengah tengok. So dia akan retrace balik tak? Is there any chance for it to retrace back? No, it will not. Kalau dah macam ni, it means like it has formed a complete structure for selling. Jadi ini lepas ni sell lah. Macam tu. Paling senang. No, it means that our sell setup is completed. Sebab you dah entry. Maksudnya you dah re-entry sell tadi waktu dia naik dekat neckline tadi. 2176 tu. Ya, Cuba tengok memang kat terjun. kat mana tu? Nak tengok kat chart. Pergi Fini punya ni, I tak. Okay, jap. Fini pakai M5 paling kecil kat sini. Macam nak Kita bagi kena tengok M1 ni yang ada line tadi tu. So you just go to M1 and then dia ada buat W tu kat atas W, bawah W. Ni. Yeah. You can see? Jauhnya perjalanan. Okay. Okay. Nampak tak? Ini apa yang berlaku dekat M1 tadi. Sekarang. Sekarang. Hitamnya. Okay, so itu dia punya double top, dia punya kepala dia tu. Okay, so dia naik satu, double resistance juga, kita panggil dia.
Okay, bila dia turun sampai sini, dia naik balik sebagai shadow je, betul-betul dekat neckline. Lepas tu dia turun. Okay, bila dia turun sampai situ, okay, bila dia turun sampai sini, you all kena tengok. Yang sebelumnya tu ada zone. Okay. Kalau kita tengok dekat Support. sini, dia still ada dia punya zone support and dia ada zone demand. Okay, nanti kalau kita belajar supply and demand, you all akan tahulah. So this is what we call as supply and demand. Okay, support and demand. Okay, so bila dia masuk balik kawasan support ataupun demand ni, okay, and then dia formkan satu lagi demand dekat sini. Okay, so bila dia masuk kawasan sini, this is why you take profit. Okay, sebab kalau kita sell daripada neckline tu pun, sekejap. Kalau kita sell daripada neckline tadi pun, you all akan dapat 35 pips dah. Okay, so bila 35 pips tu dah okay dah sebenarnya. Okay, dia dah turun balik, masuk dalam kawasan-kawasan macam ni. You all kena tahu, yes, I should close my position right now. Take my profit. Ambil you punya profit. Okay. Sebab apa kena ambil you punya profit? Sebab kita tahu ni adalah zone support ataupun zone demand. Price boleh naik balik. So boleh buy. Okay. Kalau price turun masuk sini and then price naik balik, kalau you tak close you punya sell tu, takut nanti tak ada profit. Okay. Tapi katalah dia naik sikit je, lepas tu dia turun, dia break support tu ataupun dia break demand tu. Boleh Dia akan hold tak turun you lagi punya jauh sell? bawah. I see. Boleh hold tak you punya sell kalau dia break kotak kuning ni? Boleh. Sebab apa? Sebab apa you nak hold you punya sell kalau dia break kotak kuning? Sebab dia sudah melebihi. Profit. Jadi resistant. Dia So sudah dia tak melebihi. respect dah ke sebelah tu. Dia nak cat. Dah lebih body support. Boleh Fini. Ingat Sebab dia dah break out. Okay, kalau dia break support, ingat break support junam. Tak break support, fly balik lah. Okay, so kalau macam ni, tengok dia cucuk je, dia tak break pun. Selagi Kalau dia tak dia break masuk tu, tapi pakai wig yang masuk tu kira tak pakai lah. dia tak confirm lagi nak junam. Sebab dia bukan Sekarang ni dia masuk macam tu dah kira percayalah. Belum. Dia tak close lagi candle. Dia sekarang dia dah close dah. Dia tak break lagi tu. Dia tak break lagi. Dia naik atas balik. Dia naik atas balik. Dia belum break lagi. Dia still dalam yellow kotak. Maksudnya sekarang dia main tipu lah ni. Close dulu melebihi kotak tu, maksudnya dia akan turun bawah lah. Betul. Dia kena turun dia macam ni. Turun dia macam ni. Faham. Sekarang dah faham dah. Bagus macam tu faham. Okay. Tapi dia kena close tu candle merah lah. Okay. Kalau dia close candle merah tu, dia dah potong support ni. Maksudnya kita tahu yang bukanlah kita confirm. Tapi most of the time, okay, dia macam tu, dia naik atas balik, dia akan junam lagi. Faham? Wow. Faham. Faham sekarang. Sekarang tu faham. Sikit-sikit faham lah. 2 hari lagi lupa. Jangan macam tu. InsyaAllah. Ya. Ya, kita kena tengok. Yes. Betul. Baru dikira valid. Selagi dia tak close body tu, either M5 lah. Tengok M5, M15 tu okay. Setahunya nak lagi best tengok M15 lah. Okay, sekarang ni kita tengah tengok dekat M5. M5 ni dia tak close body lagi. Maksudnya tak confirm lagi yang support ni akan di-breakkan. Okay. Selagi support tak break, selagi tu dia ada peluang untuk naik balik. Kalau support dah break, ada peluang untuk kita hold sell kita tu supaya dia pergi lagi jauh. Tengok M15 close ke belum? Betul. Sekarang dah pintar. Fini. Ya. Kalau dia dah touch yang rally base rally tu,
Maksudnya dia dah banyak kali touch price rally base rally dekat Ni. 5 minit tu. Kan dekat 5 minute time frame kan? RBR yang Ya, betul. ni. Ya. Kalau dia Dia dah dia dah banyak kali touch kan? Yes. Maksudnya dia ada possible untuk break lagi kan ke bawah kan? Yes, ada possibility untuk dia pecah bawah tu. Okay, macam okay, sekarang okay. ni, lagi satu Expertnya pasal sampai rally base rally pula. okay, lagi satu pasal rally based rally itu dalam topik SND. Okay, so for Oh, example no lah wonder kalau lah. topik SND, Rally RBR base. ataupun rally based rally ni satu tempat yang kita akan buy untuk kalau dia buat continuation uptrend. Okay, so kalau macam ni, valid untuk kita entry buy. Tapi kalau dia dah break candle merah tu, bawah daripada kotak kuning kita tu, zone RBR kita tu, maksudnya buy kita tu invalid. Oh, I see. Kita tak tahu, sebenarnya lah Fin bagi tahu dalam trade ni, kita takkan tahu valid ke tak valid selagi tak trade, selagi tak entry. Kalau kita setakat tengok aja, boleh lah kita cakap, oh valid tu, buy, valid. Tapi bila price tu dah berlaku, bila price tu dah jalan, baru kita tahu, oh betul lah aku entry tadi tu valid. Sebab dia dah naik balik. Tapi kalau tiba-tiba dia break ke bawah, baru kita tahu yang entry kita tadi tu tak valid. Faham tak? So kesimpulannya trading ni, kalau sembang je benda tak jadi lagi, senang. Tapi kalau benda dah jadi, baru kita tahu. Oh yes, apa aku entry tadi tu betul. Apa aku entry tadi tu salah. Faham tak apa Fini cakap ni? Faham. Okay. Faham. Sekarang ni Fini, Thank you, thank sekarang you. kalau tengok chart kan, dia Faham. the sell punya candle tu, the wick is melimpasi the box, right? Kalau macam tu, Yes. itu dikira breakout. Belum. Dia tak dikira breakout lagi. Sebab I buat kotak kuning tu sebagai I punya zone support ataupun demand. Okay, tapi tapi tak ada pun candle colour merah tu dia tak close below kotak kuning tu. Oh, kalau Yeah. wick macam tu tak kira lah. Tak kira. Dia kena close body bawah tu baru kira. Right. Shadow tak kira. Betul. Faham. Thank you. Kalau kita tengok kat sini. Okay. Macam ni. Ini kalau siapa yang dah belajar lah supply and demand, dia tahu ini zone apa. Sekejap. Tak baru belajar macam lagging sikit. Ni apa? Fini, setebal mana kotak kuning tu kena lukis? 20 pips. Drop, base drop. The most optimum one is 20 pips. Kotak kuning Fini akan cari 20 pips saja. Okay, betul. Itu adalah drop base drop. Siapa yang dah baca ebook dia tahulah. Macam ni, dia tak break pun support ataupun supply support ataupun demand kita tu, sebab tu dia naik balik. Tapi dia naik tu, kita tahu yang dia naik tu mungkin sebagai retracement saja. Okay, apa maksud kalau dia naik sebagai retracement? Like you say, retracement can be sampai 100 pips juga. Okay, sekejap. Kalau lah ini adalah sebagai retracement saja, maksudnya lepas ni price nak ke mana lagi? Naik. Dah. Pull back. Turun, retracement tu maksudnya dia dah naik dah sikit. Retracement it's quite hard to determine dia nak naik sampai mana, sebab kadang-kadang dia naik 20 pips, kadang-kadang dia naik 30 pips. Tapi kalau market tengah dahsyat, okay, kalau market tu tengah abnormal lah, dia boleh buat pullback sampai 70 pips, 100 pips. Okay, sekarang ni hari ni dengan semalam ini adalah fasa yang agak kritikal lah, unexpected dia punya pergerakan dia tu. Tapi kalau hari yang boleh expect, hari yang kita dapat win rate tinggi tu, itu maksudnya market tu memang ikut technical analysis lah. Ini kalau dia macam dia bagus, dia ikut SOP macam tu kan? Yes, betul. Kalau hari ni dia macam melanggar je. Ya, dia boleh langgar kita punya zone. Okay, kalau lah dia nak langgar-langgar kita punya zone tu kan. So for example lah, nanti example. Okay, sekejap. So, ada lagi ke yang tak faham pasal SBR, RBS ni? Siapa yang tak faham lagi? Syukur, Alhamdulillah. Faham. Thank you to you.
Cepatlah. Siapa? Ada lagi yang tak faham SPR, RBS ni? Faham. Faham. Yang sekarang ni nak tanya macam kalau kita nak macam entry, sell dan buy tu kan. So kita tengok chart tu dari yang the latest candle ataupun bukan Kita akan tengok yang paling current price. current price. Okay. Yes. So you akan Current cari dekat mana support and resistance yang nearest dengan current price. Okay. So for example, kalau kita nak buat kan, lah you bangun and then you nak start trade for the day. So you pergi ke H4 and then kita tengok, okay, current price sekarang kat mana? Current price sekarang dekat 21.74.76. So kita akan tengok, okay, the nearest support dekat mana? Okay, kita akan tengok macam ni. So kita tengok, okay, kat bawah ni ada satu support 21.66 yang mungkin dia akan pergi. And then dia ada lagi. Okay, kita tengok atas ni ada zone supply. Okay, kita akan tengok ada zone supply dekat atas ni 21.83, 21.80. So kita tahu, okay, this is the nearest zone yang mungkin dia akan pergi cari balik. Okay, tapi zone ni mungkin jadi besar and jauh. So kita akan tengok di lower time frame. Itu so dah selesai di H4. So kita pergi ke sekejap, ada lagi satu zone. Okay, kat sini ada lagi satu zone. Kita boleh nampak. Yang ni ada zone apa ni kat sini? Resistant. Yes. Okay, kat sini ada satu zone resistance. Okay. Okay, tapi kita tak berapa confirm lagi. So kita pergi ke okay, sorry. Bukan tak confirm. Okay, kita dah tengok dah. Current price kita kat sini. And then kat sini ada satu resistance yang boleh jadi RBS. And then kita tengok kat bawah ni ada satu zone support yang boleh jadi zone support dekat sini. Okay. And actually dia juga adalah satu macam RBS. Okay. Dia pernah jadi, dia ada buat shadow kat sini. Okay. So kat sini dia jadi RBS. Okay, satu zone yang penting. And kita dah tandakan zone-zone kita ni di H4. Maksudnya zone-zone yang penting lah kalau kita dah tandakan di H4. And kita dapat 3 je zone. Okay, sebab kat H4 candle dia sikit. Candle dia tak sebanyak di M1, M5. Sebab tu kita boleh dapat the 3 biggest zone. The 3 most important zone. Okay. Which is 21.83, 21.72 and 21.66. Faham tak apa yang Fini cakap ni? Ya, faham. Okay. Sekarang ni tugas kita kalau nak buat mapping wajib pergi cari dulu dekat mana zone SNR yang paling dekat dengan current price. Okay, so kita dah dapat dah 3 ni. So kita pergi ke H1. Okay, kalau kita pergi ke H1 kita akan time ni kita akan cari apa lagi yang ada dekat area-area yang kita dah tandakan zone tadi tu. Okay, so kalau dekat sini kita akan nampak betul lah yang kita tanda tadi tu. Dia jadi dulu dia ada resistance and then sekarang dia ada support. Okay, lepas tu kat sini dia ada kawasan supply. Kita akan tengok betul tak apa yang kita tanda tu. Ada tak benda-benda yang kecil-kecil dekat situ. Okay, lepas tu kita pergi ke M15. Okay, kalau kita pergi ke M15. Okay, kalau kita pergi ke M15 macam ni. So zone-zone ni kita dah dapat daripada H4 tadi. Okay, kalau kita pergi ke M15, kita akan tengok. Okay, kalau dekat H4, mungkin kita akan nampak ini zone support kita. Kalau dekat H4, kita akan nampak mungkin ini adalah satu zone support kita yang strong. Okay, kat sini, kat bawah ni. Tapi kita kena berhati-hati. Dekat M15, dia ada satu, apa? Resistant. Support. Resistant. Double top. Resistant. Yes, dia ada satu resistance dekat M15. So kita boleh tahu, okay, tak semestinya yang price ni akan turun dan masuk bawah ni. Sebab mungkin you akan kata, oh, dia nak pergi support H4 ni. Betul, ini satu kawasan yang penting. Tapi you kena tengok dekat mana dia ada roadblock. Sebelum dia nak sampai ke kawasan yang penting tu, dia akan stop dulu. Dia akan bounce dulu dekat tempat mana yang kecil-kecil ni. So for example dekat M15 ada satu resistance kat sini. So mungkin kalau dia dah pergi sampai sini dia akan sangkut. Dia akan naik balik. Lepas tu baru dia turun. Faham tak? Okay. Oh, itu dia panggil roadblock tu. Okay. Roadblock ni dia kalau macam ni dia boleh sangkut dekat M15 punya resistance. Okay.
Tapi kadang-kadang kadang-kadang kita expect dekat sini. Tapi rupa-rupanya kat sini pun ada roadblock. Contohnya kat sini dekat time frame M5. Okay. Kalau nak tahu macam ni, that's why you have to always tukar-tukar you punya time frame. Pergi ke M5 pula. So, bila kita pergi ke F5, kita tengok, oh, ada tak apa-apa lagi yang sangkut antara tu. Okay, kalau dia ada sikit-sikit rally base rally, rally base rally ataupun drop base drop, kita tahu. Kalau price nak turun lagi, dia kena break kawasan-kawasan yang kita kata dia roadblock tu lah. Allah, delete. Okay, sekejap. Macam you all tanya Fini. Fini, boleh hold tak? Boleh. Fini pun tengok benda yang sama je. Bukan Fini ada superpower boleh tahu nak boleh hold ke tak. You all yang kena monitor benda tu. Kalau dia break sini, boleh turun lagi. Tak break sini, tak boleh turun dah. Macam tu. So contohnya macam kat sini Tapi Pini punya experience boleh tahu. Kita tak tahu ni roadblock, ada ini barrier ni semua. Okay. Yeah, that's why I have to do a lot of class, explain all these things. Baru you all boleh, oh ada lah roadblock. Contoh macam ni. Ni ada drop, base drop. So, bila dia macam ni, ini adalah satu roadblock sebenarnya. Okay. Dekat sorry, tak patut pergi M5. Pergi ke M1. M15 kita tak nampak, but M5 we can see kan? So we have to change the time frame selalu lah. Yes, kadang-kadang dia akan sangkut dekat M1 punya roadblock. Kadang-kadang dia pergi ke M5 punya roadblock. Oh, dia depends jugalah. Memang kena rajin lah, kena tukar-tukar. Yes, kena tukar-tukar. Bukan tengok satu aja. Ingat M1 je. Okay, so contoh kalau kita tengok kat sini. Dekat M1 ni, kita nampak dia ada satu candle kecil lah, candle merah tu. Okay, so kita tahu kalau dia turun tu, dia kena break sini. Okay, dia break candle merah tu, dia naik, dia baru boleh turun lagi. Okay, kalau dia dah berjaya break yang ni, dia akan cari the next. Dekat mana yang lagi satu? Okay, kat sini, area sini. Okay, kalau dia dah break tu, okay, kat sini ada macam apa? Kat sini apa? Zone apa? Resistance. Okay. Support. Resistance ah. Sini resistance. Okay. So, kita tengok kalau dia dah break, dia dah turun, dia break yang satu roadblock tu, okay. For example, dia dah break, lepas tu dia naik balik, lepas tu dia turun. Kita tahu the next destination, dia boleh turun sampai sini. Okay, ada resistance ni, dia boleh turun sampai 2168. Okay, dia boleh turun sampai 2168, dia boleh naik balik. Sebab resistance kan? Resistance boleh jadi support also, betul? Yes. So, kalau dia naik balik, kalau dia break lagi, kita tahu the next destination daripada 2168, dia boleh pergi ke mana? Lawan bawah lagi. Yeah. Mesti dia break tu. Kalau dia break sini, dia boleh turun lagi ke 2166, 2164. Zone support kita tu lah. Zone support H4 kita tu. Faham tak? So far so good. Faham. Lagi? Cik mana Cik Ad? Information overload. Overload pula sikit je. Ni baru SNR, SND tak masuk lagi. Oh, jangan masuk dulu hari ni. Banyak sangat ni. Banyak ke? Yang lain? Okay. Tapi kalau M1 Okay, boleh masuk. itu kan break. Sebab Macam mana? tak kuat. Kalau Betul. M1. Betul. Yes, M1 normally dia akan break. Dia tak kuat. Okay? Tapi kadang-kadang dia tak break. Kita dah contohlah kita hold. Tengok-tengok dia dah patah balik. Kita tak sempat close. Sebab apa? Sebab kita tak perasan. Tadi dia dah bounce balik daripada M1 tadi tu. Sebab tu, it's okay just to be safe. Check all time frames. M1, M5, M15, H1, H4. Okay? Okay. Sekejap, ada orang tak ni dalam ni? Siapa ni? Yeah, you have to practice. But you have to know the theory first. And then bila kita trade setiap hari, baru you akan tahu. Oh, okay, betul lah. Kat sini ada ni, kat sini ada ni. Macam tu.
Kalau you tak tahu langsung teori, susah. You pergi market, you redah je. Sakit nanti. Okay, sekejap kita pergi ke e-book kita. Dulu bila Fini baru-baru belajar, do you use demo? Honestly, after I lost a lot of money, then only I go to demo. Sama, betul. Setuju. I don't use demo lah waktu awal study tu. Demo ni I main tekan je. Tak belajar apa-apa pun. Yeah, true. Me too. Yeah. So, Asyik-asyik whatever tengok you M1 guys... je. Kalau dia Because merah, demo tak ada biru emotion. tekan. Kita pakai duit Betul. orang. Betul. Ya, betul. Yeah, you don't feel the fear. Ya. So, what Kalau are you habis guys boleh having right now, boleh. doing right now? I've done it before. Whatever you lost kira tuition fee lah kan. Yes, but I think it's worth it. Yeah. Tapi episod nangis-nangis tu I dah lalui lah. Sampai sekarang pun ada je nangis-nangis dah apalah. Banyak je. Selalu tengok bila nak bikin duit punya susah, tapi bila nak loss dia punya ni punya lah cepat. Ya, That's betul normal. sangat. Hidup kita memang macam tu. Okay, kalau you beli apa-apa pun, katalah bukan salah you nak minta refund tu, ingat senang dia company nak refund. Tak adanya. Once money dah gone out from your account, anggap tak Habis. dapat balik. Serius. Kena jaga MM je lah kan Fini. Yes, betul. Okay, so dekat e-book Fini dah explain dah. Kalau bentuk dia V macam ni, so that's the support punya level. Support, okay, macam ni. Support. Resistance. Okay, ingat kalau bentuk resistance, dia mesti bentuk A. Dia punya bucu dia tu bentuk A. Okay, kalau macam ni, nampak tak? Support, resistance. Okay, support. Okay, ini I dah explain dah kan. I think you all dah faham dah kan. Kalau boleh Fini macam Fini buat hari ni Fini tunjuk mapping Fini, tunjuk kita mana zone supply, zone resistance support, jadi kita boleh dapat agak. Kalau boleh lah. Betul. I setuju. Tapi Aunty setuju sangat macam tu. Because the way you Bukan cakap dapat dan agak, you dia explain, explain. gunakan apa Betul ni tak kita mapping buat? semua ni, kita lagi cepat understand compare to kita baca kan. Tak ada contoh-contoh yang tertentu. Okay. If boleh lah, puasa-puasa ni faham sangat penat. Macam ni tadi Fini dah bagi tahu dah kan. Ni ada dia punya double top tu. Lepas tu this one is the neckline. That's why price masuk balik. Dia punya support and neckline tu dia patah balik. Lepas tu kita tengok. Kat sini dia ada dia punya support. Tapi support dia tu dah di break kan. Tapi dia turun kecil je, sikit je. Tapi dekat bawah ni dia jadi, okay, macam tadi Fini cakap, dia ada rally base rally kat sini. Okay, kat sini dia ada satu rally base rally. Okay, rally base rally kat sini. Okay, that's why price cucuk je. Okay, dia tak break. Rally base rally ni dia tak break bawah. That's why dia naik balik. Okay, bila dia naik balik, okay, dia dah break. Okay, so kita tahu kalau kita tengok daripada sini sekarang ni, your nearest zone is 2177 and 2173. Okay, kita tengoklah Ni di time frame manakah berapa ni? price akan pergi. Ni Ni M1. time frame. Oh, M1, okay. Ya. Okay. So nampak tak? Bila dia tak break, okay, bila dia masuk zone demand, dia tak break zone demand, dia boleh naik balik. Okay. Dia boleh turun balik sampai sini, dia boleh naik balik sampai sini. Kita akan keep on playing between zone sampailah satu zone tu akan break. Macam tu. Kena pandai cari zone. Tapi nak pandai cari zone tu, you kena pandai SNR, you kena pandai SND. Sekejap. Okay. So kat sini Fin dah explain dah RBS tu macam mana. Okay, market structure. Market structure satu topik yang sangat-sangat penting. Okay, sebab kita tahu kalau price tu uptrend, okay, dia akan retrace sikit untuk dia naik balik. Okay, macam ni. Okay, kalau dia adalah dalam keadaan uptrend, dia patah balik tu kita panggil dia sebagai corrective movement ataupun sebagai retracement untuk dia naik lagi tinggi. Okay, corrective dia tu sepatutnya lagi sikit lah daripada dia punya impulsive movement dia tu. Sama juga macam ni, kalau dia downtrend, kita akan tengok corrective dia tu sikit je. Dia naik balik tu sikit je. Kalau kita tengok market structure sekarang ni, okay.
Kalau kita tengok market structure, kalau you nak tahu market structure, you kena pergi ke H4. Okay, pergi ke H4, kita akan tengok. Alright. So, macam yang Fini bagi tahu kenapa hari ni Fini tak bagi signal banyak? Sebab Fini pun tak tahu dia nak pergi mana. Okay, bawah ni adalah satu zone. Sini ada support, support, support. Okay, ada 3 support sebenarnya. Kalau you all tengok and kita take into account dia punya shadow ni Support, support, support. 3 support. Okay, 3 support kat situ. Lepas tu dia ada zone resistance ataupun supply kat atas ni. Dia ada satu resistance ataupun supply, satu supply juga kat sini. Okay, kenapa Fini tak bagi banyak signal hari ni adalah sebab, okay, considering lah price ni dia dah tinggi sangat. Selagi dia tak break, okay, selagi dia pun turun tu, dia tak break dan create new low, okay, selagi dia tak buat new support dekat sini, selagi tu, selagi tu, Price boleh naik balik. yes, selagi tu kita tak sure, dia nak naik balik ke tak? Okay, so for example, sekejap. Structure tak siap. Yes, structure dia tu, dia still deciding lagi whether, okay, macam ni. Contohnya dia dah turun sampai sini, dia naik balik. Okay, dia still deciding whether dia nak turun sampai sini, lepas tu dia nak sambung naik ke. Dia boleh buat apa-apa je. Ataupun dia turun sampai sini, okay, dia still boleh naik balik. Selagi dia tak break support tu. Nampak tak? Tapi, kalau you nak sell pun, kalau you nak keep on selling, you tahu, katalah kita nak sell dekat kawasan ni, kita nak sell kat kawasan ni, memang valid untuk sell. Tapi you tahu yang dia ada satu zone sell yang sangat tinggi yang katalah, for example you dah sell dah kat bawah ni. So, sorry. Kat sini, okay, katalah you dah sell kat 21.80. 21.80. Memang zone sell, memang valid pun untuk you sell. Signal tu betul. Tapi, bila kita sell kat sini, ada tak possibility yang dia boleh naik balik sampai 2205? Ada. Ada. Support belah kiri tu. Yes. Okay, nak buy, kejap nak buy, takut junam bawah. Okay, macam ni. Kalau nak buy, takut jadi macam ni. Tapi, kalau nak sell, takut naik atas ni pula. Itu masalahnya bila dia buat satu pergerakan yang sangat-sangat besar waktu FOMC tu. No Faham wonder tak? you don't want to join the FOMC. Ha? Sebab tu you cakap sebelum ni tak nak join FOMC, you tak nak join. Ya, FOMC ni. Serem. Okay. So, bila market gold, dia dah buat satu abnormal punya move sampai 700 pips lah, apalah. So, kita kena tunggu dia buat new structure untuk kita keep on selling balik. Okay. Kalau macam ni, kalau betul-betul kita nak confident untuk kita sell kan. Ingat tak yang hari Rabu kot, yang kita sell sampai sell. Keep on selling tu. Rabu. Kalau nak makan besar macam tu, maknanya profit hari tu. Kalau nak makan besar macam tu, kita kena tunggu macam ni. Okay, nampak tak? Kat sini ni, dia ada macam, ini bukanlah kita panggil dia sebagai highway. Tapi kira besar jugalah zone ni. Sekejap kita tengok. Nampak tak? Kat sini ni, dia buat kenaikan daripada 20, berapa ni sampai sini. Berapa 20? 20.30. Daripada 20.30 ni, dia naik sampai 21.81. Okay, sangat-sangat besar dia punya range dia ni. Okay, so, tapi kat bawah ni, dia ada support. Okay, selagi price tak break support ni, selagi tu Fini takkan confident sell. Okay, kalau dia dah start break support ni, okay, then you all will see my signal sell. Okay, sebab apa kita akan sell all the way? Cuba teka, kenapa kita akan sell all the way kalau price dah break support ni? Sebab yang support lain semua di bawah terus. No, because of the collective line tepi tu. Sebab Before that. kita tengok, okay,
untuk dia sampai satu zon yang penting, jauh lagi bawah. Nampak tak? Liquidity banyak kat bawah tu. Yes. So, kita boleh keep on. Okay. Dia ready base ready, kita take profit. Dia naik sikit, kita re-entry sell. Turun lagi sampai sini, take profit. Naik sikit, re-entry sell. Turun lagi, sell all the way sampai bawah. Kalau dia dah break support tu lah. Selagi dia tak break support ni, Fini tak nampak structure lagi. So, kita pun boleh lah nak scalp sikit-sikit, dapat close. Nampak tak kenapa kita tak ada signal sangat hari ni? Nampak. Nak buy pun takut, nak sell pun takut. Price tengah-tengah. Macam tu. Boleh beli tapi tak boleh hold lah nampaknya kan. Boleh entry sendiri ni senang lah. Sebab dah biru close. Kalau you bagi signal, you kena tunggu at least 20 pips baru you boleh close. Mana ada orang bagi signal, 10 pips close sekarang. Faham tak maksud Fini? Faham. Okay. Fini nak tanya sikit. Kalau usually fundamental news ni, dia boleh override the technicals kan? Yes, of course. Betul. Fundamental dia akan override all the technical. You lukis lah macam mana pun. Kalau dia cakap dia nak fly, dia akan fly. Dia tak pakai SOP lah. Tak ada SOP dah tu. Itu ikut kecepatan tangan sekarang. Masa Apple tu ikut kecepatan tangan. Kalau lagi satu lah, kalau FOMC memang entahlah, memang dah berpuluh-puluh tahun lah kot. Dia memang yang I tengok lah, yang win tu sikit sangat berbanding yang loss. So avoid je. Okay, so this is for market structure. Kita dah explain dah. Higher low, lower low, apa semua tu. You all have to understand also. Nak determine market structure, kita akan tengok di H4. Okay, nak determine market structure, kita akan tengok di H4. Kalau macam ni, kalau dia betul-betul dia dah, okay, sekarang ni H4 uptrend. Okay, betul tak? Uptrend, H4. Yeah. Okay, kenapa dia uptrend? Banyak bias. Okay, H4 masih lagi uptrend sebab dia masih lagi tak buat new low ni. Okay, kalau you all nak tahu dia nak start reverse ke belum, bila dia dah buat new low. Okay, bila dia dah buat new low, barulah dia boleh, baru dia akan start turun balik. Macam tu. Selagi dia tak break major support ni, dia tak akan jadi downtrend lagi. Okay. So macam ni lah, Fini dah explain dah. Okay, sekejap. Kat sini. Okay, higher high, higher low, bla bla bla. Kalau dia nak start reverse, dia kena buat lower low. Okay, kalau hari tu dia higher high, dia kena buat lower low dah sekarang. Baru kita boleh keep on selling. Okay, trend Kalau dalam dia market. higher, yang tinggi punya higher high, we cannot purchase it. Cannot buy lagi. Macam mana? High, kalau kita nak buy lagi tak boleh kan? Masa kita dah sampai high pun, kita nak buy dekat situ, maybe dia naik lagi tinggi, tak boleh kan? Boleh, tapi kena pandai determine lah sampai mana dia punya pullback tu. Sebab kalau kita buy dekat pucuk, dia akan pullback, dia akan turun. So kita tak nak loss waktu dia pullback tu, faham tak? I see, okay. So kita kena tunggu dia pullback, baru kita boleh buy dekat tempat yang dia pullback tu, baru and then dia naik lagi. Okay, so kita secure lagi kita punya profit. Okay. So Thank kat you. sini, okay. Fini ada satu suggestion lah. Macam Fini buat 2 hari lepas, bila time Fini dah kasih signal tu, kalau boleh mute kita punya channel discussion tu. Tak ada nanti banyak sangat distraction lah. Saya rasa yang Fini buat tu bagus juga. Jadi semua tak ada, nanti semua kecoh lah. Nak buy ke, nak sell ke, nak hold ke, nak SL ke. Lagi kecoh. Jadi Fini pun pening lah, pressure. Pressure yang lain rasa macam mana? Apa pendapat yang lain? Mute je kalau tak dia kacau. Apa? Mutekan sendiri je. Oh.
Saya rasa kalau siapa yang nak ikut signal, sabar je lah, ikut aja. Kalau SL memang lumrah trading macam gitu. Kita dah letak kita punya SOP macam gitu. Kalau SL, move on to the next signal. Tak ada nanti ada tanya itu ini lagi buat ini kacau lah. Kita pun dalam pun tengok alamak ini kasih kita stres lagi ya. Ya, tapi memang betul kata Mr. tu lah. But you kena fikir, Fini ni duduk London seorang je. Dia tak ada kawan nak borak-borak pun. Di sinilah masa untuk dia berborak-borak. So masa ni lah dia boleh releasekan stres dia dengan apa, meluahkan apa yang patut dalam tu. Tapi mengenai market ni lah, tak boleh lah cerita pasal masak ikan apa semua tu, tak boleh lah. Isn't it, Fini? I faham pendapat abang tu. Maksudnya dia macam ni. Bila Fini bagi signal buy, of course I have my own reasoning. Kenapa Fini nak buy? Mesti ada benda yang Fini nampak yang membuatkan Fini nak buy. Okay? Cuma kadang-kadang tu kita floating, dia retrace jauh sangat, bla bla bla. So bila kita tengah retrace, bila price tengah retrace ataupun kita tengah floating, ada yang tengah tunjuk, oh nak pergi for example macam kita pergi tengok kat chart. Okay, katalah Fini cakap dah nak buy, kita dah tengah buy kat sini. Memang betul apa yang kita buy tu, tapi tengah floating. Okay, bila floating ada yang jenis dia sebut price dekat bawah sana. Okay, betul tak? Maksud abang tadi tu macam ni. Dia sebut, oh nak pergi situ kot. So kita yang tengah buy ni kita akan takut. So kita tengah buy, kita akan takut. Lepas tu ada lagi yang MC lah, SL lah, loss lah macam ni, bla bla bla. So itu akan membuatkan geng-geng yang tengah hold ni ketakutan. Dia pun dah goyah dengan dia punya technical analysis. Dia pun dah jadi macam Panik. loss Senam jugalah. jantung. Betul. Ya, betul. Lepas tu Ya, ada betul, pula betul. yang kita tengah buy, dia pergi tunjuk dia punya sell dah profit. Ya, betul juga tu. Ya, So betul. kita yang Betul. So kita yang tengah hold ni, kita akan takut dan kita akan jadi macam, oh aku salah lah. Macam tu. Kita lah dalam pandai tapi nak memandai-mandai. Betul. Ni faham perasaan tu. Sebab tu kadang-kadang aku tutup group chat tu. Sangat elok lah tu. Betul. Kadang-kadang Baru rasa feel senam jantung. Lepas tu merayu-rayu suruh buka. Dia keluar jantung terus. Fini tahu perasaan tu. Dan memang kadang-kadang tu memang Fini pun kena tutup group chat tu sebab nak minimize lah orang-orang yang bunyi-bunyi macam ni. Dia yang bagi kita yang hold ni, sebenarnya setup tu kalau kita hold boleh profit sebenarnya. Okay. Tapi bila Fini tengok orang dah kata MC lah apalah, Fini pun okay, cut loss now. Faham tak? So bila I announce macam tu, habis. You all pun majority akan follow, majority akan cut loss. Mungkin itu salah I juga sebab I listen to those noises and I let it affect my judgement. Tapi kita manusia kan, of course kita pun ada perasaan takut. Of course kita pun akan rasa macam kalau hold lagi ni, MC ni, ramai lagi MC. So, aku declare cut loss. Macam tu. Pressure tu lebih kat Fini lah. Sebab Fini yang kasih kan signal tu. Pressure. Sangat. Lepas tu banyak pula yang MC. Okay lah macam ni. So, Tapi kalau kadang-kadang kita betul-betul ikut kita punya ni modal, kita trade according to kita punya money management, insyaAllah okay. Tapi